Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah. Hari ini kita dapat bersua lagi untuk meneruskan pengajaran dan juga pembelajaran bagi subjek geografi tingkatan 1. Seperti yang kat atas tu, dah tulis dah. Kita nak masuk hari ini geografi tingkatan 1 bab 9, sambungan kelas yang sebelum ni. Okey, iaitu sebelum ni kita belajar tentang pertempatan di Malaysia. 91 kita hanya belajar tentang jenis pertempatan di Malaysia, iaitu ada 2. Baik, hari ini kita nak belajar subtopik 9.2. Apa pula 9.2 ni? Baik, kelas, sebelum cikgu meneruskan, sukalah untuk cikgu mengingatkan, mungkin yang pertama kali tengok video cikgu, yang jumpa channel cikgu ni, minta tolong kerjasama tuan-tuan, puan-puan, adik-adik pelajar semua untuk subscribe dan juga tekan loceng bagi channel cikgu. Baik, kita teruskan 9.2. Apa itu 9.2 untuk hari ini? Iaitu pola pertempatan di Malaysia. Pernah dengar tak perkataan pola? Apa tu pola? Apa yang dimaksudkan dengan pola? Benda pula nak belajar hari ini. Baik, hari ini tentang pola pertempatan di Malaysia. Okey, seperti biasa, sediakan pen dan juga kertas. Jangan main dengar dengan lihat je lah. Amboi, ke awak semua ni Hafiz dan juga Hafizah, otak ni cergas, dengar tengok sekali boleh dapat dah tangkap, ingat sampai bila-bila. Tulis dah sikit, buat sikit catatan. Okey, buat sikit nota lah supaya lebih banyak input yang awak akan dapat sebenarnya. Okey, bila kita melihat, kita mendengar dan ada pergerakan tangan kita, so otak kita tu, sel-sel otak tu lebih banyak yang akan berhubung, berinteraksi. So lebih banyaklah maklumat, data, informasi yang akan dapat kita perolehi. Begitu cara belajar. Okey. Okey. Baik. Kita nak tahu dulu apa tu yang dikatakan sebagai pola. Pola pertempatannya apa dia? Untuk tajuk ini kita nak melihat susun atur rumah, bangunan atau kawasan kediaman penduduk. Maksud dia kedudukan kediaman pertempatan tu macam mana susun atur dia? Adakah bentuk 3 segi ke, bentuk 4 segi ke, dia susun ikut bulat ke? Tu masuk pola. Pola ni susun atur. Kedudukan dia tu. So, okey, boleh tu masuk pola pertempatan. Pada hari ni kita nak belajar, nak melihat, nak membincangkan macam mana susun atur bangunan, rumah ataupun kediaman. Kedudukan dia macam mana. Okey. Dan susun atur ini, kenapa boleh jadi ada susun atur yang berbeza-beza ni? Sebab beberapa faktor, antaranya fizikal, ekonomi, governance ataupun dasar kerajaan dan juga faktor sosial. Kita tahulah setiap apa yang berlaku tu mesti ada faktor, mesti ada sebab dia. Sama juga macam pola pertempatan ni. Ada sebab dia. Kenapa susun atur tu dibina sedemikian rupa. Okey, oleh 4 faktor ini. Yang pertama apa dia? Fizikal. Kedua, ekonomi. Ketiga, governance ataupun dasar kerajaan. Dan keempat, sosial. Sebut betul-betul sosial. Jangan salah sebut. Baik, secara umumnya untuk geografi tingkatan 1 KSSM yang baru ni ada 4 jenis pola pertempatan di Malaysia. Ada 4 jenis pola pertempatan di Malaysia menurut buku teks KSSM. Kalau menurut buku rujukan pula, dia ada tambahan dia pula lah. So kita fokus pada buku teks. Okey. Yang pertama dinamakan pola berpusat. Yang kedua, pola berjajar. Yang ketiga, pola berkelompok. Dan yang keempat, pola berselerak. Bila kita dengar je perkataan berpusat, berjajar, berkelompok, berserak, ada pelajar boleh agak dah. Oh, macam ni kedudukan dia. Bagus. Itu pelajar yang pintar. Cepat dia tangkap. Okey, yang tak dapat tangkap lagi, tak apa, jangan risau. Kita akan tengok satu persatu, insya-Allah. Okey, fokus. Salin, cantik. Ada mata, pandang, ada telinga, dengar. Ada mulut, diam dulu, dengar. Okey, tengok. Baik, susun atur bangunan atau rumah adalah rapat dan padat. Itu pola yang pertama, berpusat. Maksudnya, rumah tu, bangunan tu dibina rapat-rapat. Dia nampak padat. Lepas tu nama berpusat. Okey. Dan biasanya, pola pertempatan ni kita boleh berjumpa di kawasan persimpangan bandar. Kawasan perumahan di bandar-bandar besar. Sebab bandar besar kan, so guna tanah dia banyak. Jadi dia kena bina rapat-rapat, rumah dia susun.
Supaya menjimatkan kegunaan supaya lebih banyak pertempatan atau pembangunan yang boleh dibina. Sebab itulah pola dia kebiasaannya berpusat. Dan yang paling utama nak tahu pola berpusat ni, bila kita tengok lukisan gambar rajah pola berpusat ni, dia ada terdapatnya kemudahan yang lengkap dan moden. Contoh seperti kemudahan sosial, seperti ada kemudahan pendidikan. Apa dia? Ada sekolah, ada tadika, ada perpustakaan. Kemudahan-kemudahan awam. Ada apa kemudahan awam? Ada pejabat pos, ada bank, ada masjid contoh. So kat situ kita boleh nampak. Okey, contoh kawasan Shah Alam, Kuala Lumpur, sebut saja apa nama mana-mana besar, biasanya dia adalah pola berpusat. Macam mana contoh dia? Ini dia pertempatan berpusat di bandar. Kita boleh nampak tu. Ui, nampak kan? Padat. Padat. Nampak tu rumah dibina rapat-rapat bangunan dia. Ini gambar rajah lakaran dia kalau pola berpusat. Sebab tu cakap dia ada nak bezakan kalau ikut gambar rajah bawah ni, gambar rajah yang berkaitan dengan lakaran ni, nak tahu berpusat atau tidak, ni dia. Dia ada seperti yang ni. Mana tak nampak? Nampak tak rasa jalan? Okey ni. PP. Apa tu PP? Pejabat pos. BP. Balai polis. Ni kemudahan awam. Disebut tadi kemudahan awam. Ini kemudahan pendidikan. Sekolah. Kemudahan sosial pula kata ni. Keagamaan ada masjid. Kalau setengah kawan ada tokong ke, ada kuil ke. So bila nak adanya landmark ni, kemudahan-kemudahan ni, kita tahu biasanya itu adalah pola berpusat. Baik, okey, habis yang pertama. Yang kedua apa dia? Yang kedua adalah pola berjajar. Pernah dengar tak perkataan berjajar? Bahasa Melayu sejajar. Berjajar. Apa tu jajar? Berjajar, sejajar. Ini dia. Okey, pertempatan ini berbentuk panjang dan sempit. Maksud dia sejajar lah, ikut laluan panjang. Okey. Susunan rumah atau bangunan tertumpu di sepanjang jalan raya, sungai, ataupun sepanjang pinggir pantai, ataupun di sepanjang kalau ada landasan kereta api, di mana sepanjang landasan kereta api. Sebab tu kata berjajar, diselari panjang. Itu maksud dia. Okey, boleh kata kunci dia sepanjang perjalanan ini. Macam lagu kan. Baik. Juga dikenali sebagai pertempatan linear. Sebab linear ni maksudnya satu garis lurus. Okey, juga dikenali sebagai pertempatan linear. Dia sebut linear. Itu awak lah sebutan. Yang penting ejaan dia macam tu. L-I-N-E-A-R. Contoh kawasan dia apa? Okey, ini kita lihat. Ni, sepanjang jalan laluan sawah padi di kawasan Yan, Kedah. Kan? Sawah padi tu. Kat sepanjang kawasan sawah padi tu. Okey, sepanjang laluan jalan raya. Jalan raya nampak tepi jalan itu ada rumah. Tak nampak lah jago, tak jangan risau. Kita tunjuk gambar. Nampak tu. Nampak? Nampak. Jalan raya, sawah padi tu, dia bina rumah. Sepanjang dia, sederet je. Satu line je. Sebab tu line. Ini contoh gambar rajah dia. Mudah. Mudah nak bezakan. Okey. Baik. Boleh tak ni? Dapat. Okey, tak apa, perlahan. Tak dapat, tinggalkan komen nanti tanya. Okey, cikgu tolong. InsyaAllah. Sama-sama kita berkongsi. Sama-sama kita membantu. Baik. Okey, baik. Yang seterusnya, pola berkelompok. Apa kataan? Berkelompok. Dia berkelompok. Maksud dia. Okey, kita tengok dia akan sekelompok lah. Susun atau bangunan, atur bangunan atau rumah dibina secara terancang di sesuatu kawasan. Apa maksud terancang tu? Okey, dia ada kawasan, dia rancang. Okey, kampung sini letak rumah kawasan situ. Lepas tu sekelompok pula dekat sini. Tu dia terancang. Maksud dia. Okey, biasa ditemui di kawasan rancangan pembangunan tanah persekutuan. Apa tu? Apa rancangan pembangunan tanah persekutuan? Okey, tak ingat kan? Okey, bahasa mudah. Felda. Felda. Felda tu rancangan pembangunan tanah persekutuan. Iyalah. Federal, FE Federal, Felda, Federal Land Development. Itu tak ingat. Tapi tu bahasa Melayu dia rancangan pembangunan tanah persekutuan. Allah, cikgu tak ingat pula dah apa maksud dia. Tapi paling mudah Felda lah.
dan taman perumahan dan juga kawasan perkampungan nelayan. Okey, kalau Terengganu panggil nelayang. Nelayang. Okey, terdapat kemudahan awam yang lengkap seperti bekalan air, elektrik dan juga jalan raya. Okey, contoh kawasan ni ya. Felda Sahabat untuk selamanya di Sabah, Felda Nitar di Johor ataupun mana-mana Felda di seluruh Malaysia. Kawasan itu dikenali sebagai pola berkelompok. Okey, gegar lah. Maaf. Dah bukan gebar bumi. Terkena meja, gegar sikit kamera. Okey. Baik. Ni dia contoh, nampak tu. Okey, kat bawah nampak. Sekelompok kat sini. Lepas tu kat sini pula. Tu maksud dia berkelompok. Maksud rumah tu kita nampak ada sekelompok, ada kawasan binaan kat sini. Lepas tu kawasan sini pula. Dia jauh-jauh kita kelompok ni. Okey. Baik. Dan last but not least. Ini dia pola pertempatan berselera. Susun rumah dan bangunan dibina jauh antara satu sama lain. Perkataan tu dah berselera. Orang tu bina sebiji sini, orang tu bina sebiji sana, tujuh sana, sini. Tergabung rumah dibina. Sebab itulah nama dia pola pertempatan berselera. Rumah dia berterabur, tidak seragam. Ikut suka nak buat apa. Ikut suka dia lah kan rumah dia. Okey, biasa ditemui di kawasan kampung. Okey, kebun-kebun kecil, getah, kawasan sawah padi dan juga kawasan pedalaman. Tadi cikgu ke sawah padi kata sejajar, ada yang sejajar, ada kawasan sawah padi yang berselera. Okey, mudah jangan pening-pening insya-Allah. Kawasan pedalaman. Kawasan kampung, hutan-hutan itulah biasanya. Okey, kawasan dalam pedalaman. Okey, contoh kawasan adalah di Tasik Chini di Pahang. Tasik Chini di Pahang, kawasan pedalaman kan, kawasan Tasik. Okey, Kundasang, Sabah. Sabah bah. Boleh bah kalau kau. Kawasan di Kundasang, Sabah. Tanaman apa? Teh. Ini contoh dia. Nampak? Mungkin kat atas ni tak nampak jelas sangat, tapi bila tengok bawah ni, satu sini ikut suka rumah dibina. Okey, itu pola pertempatan berselera. Okey, baik. Dah habis. Habis dia cikgu. Habis. Tu je lah. Sebab 4 pola je kan. Kita dah masuk ke 4 pola. Cuma jangan lupa pastikan setiap keempat pola tu dia ada perbezaan dia yang ketara. Contoh macam nak tahu berpusat, dia misalnya ada pejabat pos, balai polis. Kalau macam sejajar pula, dia ikut jalan raya. Dia panjang, direct je. Ataupun dikenali sebagai linear. Kalau berkelompok pula, satu kat sini, satu kat sini. Ini nampak senang. Dan berselera lagi senang. Terabur ikut suka sebiji-sebiji rumah. Okey, baik. Harap itu saja untuk kelas pada hari ini. Pada kali ini, pada video ini, diharapkan dapat membantu pemahaman para pelajar sedikit. Okey, terima kasih kerana masih sudi menonton channel cikgu ni. Baik, sebelum cikgu tinggalkan, minta tolonglah sikit. Tolong like, komen sekiranya bagus ke tak bagus ke, tak ada masalah, komen. Tapi gunalah ayat-ayat yang elok-elok sikit ni. Kita orang Melayu, orang Islam. Okey, orang Malaysia guna ayat bagus-bagus. Share sekiranya awak rasa video cikgu ni, channel cikgu ni bermanfaat untuk kawan-kawan yang lain juga, untuk membantu di dalam proses pembelajaran subjek geografi khususnya. Okey, dan juga subscribe supaya subscribe tekan loceng supaya kalau ada video-video baru berkaitan dengan subjek geografi tingkatan 1 ke 2 ke 3 ke, insya-Allah dapat membantu anak-anak pelajar dan juga tonton semualah kat luar. Dan yang terakhir sekali, semestinya thanks for watching my channel. Baik, sehingga berjumpa lagi di dalam video yang seterusnya. Ingat, geography is fun. Geography is all about us. Baik, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bye-bye.